Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 27 Disember 2024. Kerajaan negeri menzahirkan penghargaan dan tahniah kepada Lembaga Pengarah dan Pengurusan Koperasi Pembangunan Desa KPD ia atas usaha berterusan KPD dalam melaksana program dan projek keterjaminan serta keselamatan makanan demi kesejahteraan rakyat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, kerajaan negeri turut menghargai komitmen KPD dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan ke arah lebih efisien dan efektif. Jelasnya keupayaan untuk bekerjasama dan elemen perpaduan amat penting dalam memastikan kejayaan pelaksanaan setiap program dan pencapaian hasil yang berimpak tinggi. Justru warga kerja KPD diminta terus memupuk semangat kekeluargaan bagi meningkatkan keharmonian agar memudahkan KPD memenuhi objektif dan fungsinya seperti yang digariskan dalam Pelan Peningkatan Taraf Sosioekonomi Kumpulan Sasar. Datuk Dr. Jeffrey berucap demikian dalam Majlis Apresiasi KPD. 14 warga kerja KPD menerima anugerah perkhidmatan cemerlang manakala 16 lagi menerima anugerah khas pengurus besar KPD. Sambutan perayaan Hari Natal di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan merupakan medium meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat dan pemimpin. Dalam masa sama menjadi platform meningkatkan kerjasama dan kesepakatan pemimpin masyarakat di kawasan berkenaan. Kita lihat memang hari ini adalah merupakan perpaduan di kalangan pemimpinan dan pada masa sama juga ia merupakan suatu sebagai apa yang perlu kita tunjukkan kepada rakyat lah. Dan masyarakat kita lah. Betapa bukan sekadar pemimpin, malah juga pemimpin membawa rakyat untuk terus bersatu padu. Dan ini adalah satu yang terbaik lah. Dato' Mat Bali berkata demikian kepada RTM dalam majlis sambutan Christmas kawasan Lumadan di pekarangan Rumah Pemimpin Pembangunan Masyarakat di Kampung Lupak. Dalam pada itu, Adun Lumadan Dato' Ruslan Muharam berkata, perpaduan dalam perayaan Hari Natal merupakan kekuatan negeri Sabah. Perpaduan ini mampu membina kestabilan politik, seterusnya meningkatkan ekonomi untuk melancarkan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks berbilang kaum, sudah tentu ia adalah menjadi satu kekuatan kepada kita di negeri Sabah, dan dalam konteks politik juga kita memerlukan sokongan semua suku kaum ataupun masyarakat di negeri Sabah. Dari segi sokongan perpaduan sangat baiklah di Kampung Lupak di Dun Lumadan ini. Sebab walaupun di kalangan suku kaum yang tidak merayakan Christmas, tetapi mereka sentiasa memberikan sokongan lah. Jadi saya percaya dan yakin dengan adanya kehadiran semua masyarakat bagi merayakan Christmas di setiap tahun di rumah saya ini, nampaknya semua memberikan kerjasama dan perpaduan yang baiklah. Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis terus komited membantu golongan memerlukan di negeri ini. Presidennya Abdul Sani Marib berkata, Perkis telah melaksana banyak program bermanfaat kepada golongan asnaf, anak yatim dan pelajar kurang berkemampuan. Justru beliau mahu 14 cawangan perkis di seluruh negeri memberi komitmen dan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan usaha murni berkenaan dapat dilaksana berterusan. Kami mengharapkan supaya sebanyak 14 cawangan perkis di bahagian seluruh Sabah ini dapat bergerak dan dapat mendekati, menyentuni kepada golongan-golongan yang sebutkan tadi, terutamanya kepada golongan-golongan asnaf, kemiskinan anak yatim dan juga kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Abdul Sani menyatakan demikian kepada RTM dalam program Jelajah Presiden Perkis ke Kota Kinabatangan. Sementara itu, Ketua Bahagian Cawangan Perkis Kinabatangan Ahmad Tajuddin Mating mahu jawatan kuasa Perkis sedia ada ketika ini terus bergerak aktif membantu mereka yang memerlukan selaras objektif penubuhan Perkis. Bagi saya sebagai ketua bahagian akan terus berusaha untuk mempelbagaikan aktiviti-aktiviti khususnya kebajikan dari sudut keagamaan. Dalam majlis ini berlangsung penyampaian dana kepada Perkis Kinabatangan bagi melaksana program serta sumbangan bakul rahmah kepada golongan asnaf.
12 kali mencatat nama dalam Malaysia Book of Records MBOR. Apa sebenarnya kelebihan Sekolah Menengah SM St. Michael Penampang? Wartawan Gabriel Michael Stone ada perkongsiannya. Sejarah tercipta bermula tahun 2007 dengan The Longest Riverbank Clean Up, Largest Collections of Flower Pots Made from Coconut Shells pada 2008 dan The Largest Collections of Aluminium Cans pada 2009. Kejayaan terbaharu dilakar 30 November lalu melalui penanaman halia paling banyak di sekolah. Dengan mengitar semula beg plastik beras, sejumlah 4,857 pokok halia berjaya ditanam, sekaligus mencipta sejarah tersendiri dalam MBOR sebagai the largest Zingiberg Officinale tree planting event. Kejayaan ini dicapai hasil kerjasama pelajar, kaki tangan sekolah, persatuan ibu bapa dan guru dan komuniti setempat yang dimulakan sejak Ogos 2024. Kami telah mula buat poster dan war-warkan kepada ibu bapa tentang kutipan plastik beras yang kami akan guna pakai, dan begitu juga dengan sumbangan halia, bibit halia lah, dan kami mula menanam pada awal September. Penanaman halia di sekolah ini antara lain bertujuan membudayakan kelestarian alam sekitar dalam kalangan warga sekolah dan komuniti luar melalui amalan 3R. Objektif utama kami laksanakan program ini bukan saja untuk menempah nama dalam Malaysia Book of Records, tetapi juga memupuk keusahawanan dalam kalangan anak-anak murid kita, begitu juga dalam menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar. Tidak hairanlah sekolah ini diiktiraf sebagai sekolah alam sekitar dan mentorkan alam sekitar kerana kawasan lapang sekolah ini turut dipenuhi pelbagai jenis tanaman. Bukan saja kami bekerjasama, kami menggunakan kegigihan untuk mencapai dalam untuk mencatat diri kami, yaitu nama sekolah kami dalam Malaysian Book of Record. Gembira, saya sebenarnya sendiri pun tidak pandai cara penanaman halia, tetapi saya telah diajar oleh guru-guru dan rakan-rakan murid. Kami akan menjual dan hasil yang kami akan dapat itu kami akan mungkin memberi sumbangan kepada golongan orang susah, golongan orang tua dan juga anak-anak yatim. Kini promosi giat dijalankan untuk menjual bibit halia bagi mengisi tabung sekolah. Inisiatif sekolah ini wajar dicontohi kerana ia memupuk minat pelajar dan warganya untuk bercucuk tanam kerana ia secara tidak langsung menyokong usaha kerajaan untuk meningkatkan keterjaminan makanan. Gabriel Michael Stone, RTM. 72 kanak-kanak etnik Kedayan Zon Papar dan Kimanis menyertai program berkatan anjuran Persatuan Kedayan Sabah di Membakut. Program diadakan dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu dan Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah. Menurut Naib Presiden Persatuan Kedayan Sabah Sani Gapar, program katan diadakan beramai-ramai bertujuan meringankan beban ibu bapa. Dalam masa sama memperkukuh hubungan silaturahim antara peserta dan ibu bapa yang terlibat. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan majlis berkatan di Kampung Sinar Baru. Dalam pada itu, Sani menggalakkan keluarga bukan beragama Islam untuk menyertai program berkatan untuk menjaga kebersihan. Acara dimulakan dengan semburan air dari jentera bomba kepada peserta katan. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.